20 orang jemaah datang. Ya, hantar rombongan merisik, menawarkan jawatan tu. Malah engkau menyuruh 20 orang menghadapku untuk mengalungkan tugas tersebut di leherku. Demi kebesaranmu, aku tidak menginginkan perlantikan atas diriku ini. Jadi dia tolaklah sebab dia dah bertekad dah. Dia punya hijrah dia tu, aku dah tak nak dah jawatan-jawatan ni. Bagi dia itulah pengalaman pahit dia. Salah niat tu. Setahun aku niat nak jawatan. Jadi dia rasa terseksa sangat hati dia. Disebabkan jawatan tu rosak amalan dia. Jadi dia tak nak. Malik berlari meninggalkan masjid itu. Berlari ni maksudnya berhijrah, tuan-tuan. Dia tak duduk kat Damsyik dah. Ya, dia tak duduk di Damsyik, dia berhijrah, dia keluar daripada kota Damsyik. Cuma dia pergi mana tu saya tak sempat semak tadi. Ya, sama ada dia pergi ke Basrah, kalau zaman-zaman tu Basrah lah antara tempat-tempat popular. Basrah, Kufah, ataupun mungkin dia pergi ke Mekah, dia pergi ke Madinah. Menyibukkan diri beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan menjalani hidup sebagai seorang sufi yang taat dan zahid. Zahid ni zuhud lah. Zahid ni kalau bahasa Arab dipanggil isim fa'il, zahidun, iaitu orang yang zuhud. Menjalani hidup sebagai seorang ahli sufi, taat, zuhud, penuh prihatin, makna fokus dengan ibadah, sangat disiplin. Ia menjadi seorang yang dihormati, lagi seorang yang sangat soleh. Ketika seorang hartawan Basrah, mungkin dia pergi ke Basrah lah, dapat hing kan. Ketika seorang hartawan Basrah meninggal dunia dan ia meninggalkan seorang putri yang cantik. Hartawan ni dia meninggal. Kemudian dia ada seorang anak perempuan yang mewarisilah sebahagian kekayaan ayahnya. Cantik pula tu. Si putri ni, si anak hartawan tu mendatangi Thabit Al-Bunani untuk memohon pertolongan. Dia pergi jumpa Thabit sebagai orang tengah, pihak ketiga, minta pertolongan. Pertolongan apa? Aku ingin menjadi isteri Malik bin Dinar. Wahai Thabit, boleh tak kamu jumpa Malik, beritahu hasrat yang aku bersedia untuk menjadi isteri dia. Pasal duit, pasal mas kahwin tak payah risaulah, sebab dia pun anak hartawan. Cuma kata setuju je. Ini dipanggil kalau arwah Tok Guru Nik Aziz sebut dulu, perkahwinan misyar. Misyar. Orang lelaki tak payah keluar duit apa semua, memang orang perempuan tanggung semua. Ada nama tu. Tuan Guru Nik Aziz pernah popularkan satu ketika dahulu. Tapi orang bising lah. Misyar nama dia. Perkahwinan misyar. Dia anak orang kaya. Ataupun dia berkerjaya. Ya. Banyak pengarah-pengarah, ya, pegawai-pegawai kerajaan yang kita kata andar tu. Pangkat besar, orang tak berani nak kahwin. Ya. Baik. Sehingga, kata perempuan ni tadi, sehingga ia dapat menolongku, ia tu Malik lah. Kalau dia setuju nak kahwin dengan aku, ya, tujuannya menolong aku dalam mematuhi perintah-perintah Allah. Jadi boleh membimbing dia, ya, boleh menjadi teman untuk sama-sama beribadah kepada Allah. Jadi niat dia baguslah, niat perempuan ni. Keinginan gadis itu, anak perempuan hartawan itu tadi pun disampaikan kepada Malik.
Okey. Tapi ceritanya tergantung dekat tu je. Malik setuju ke tak setuju, wallahu alam. Tak ada pula sambungan dia. Dekat tu je dia berhenti. Saya duk cari juga. Tapi nak kata bila dia berhijrah je sampai macam tu Allah susun kan. Allah mudahkan urusan dia. Ya, sebab tu dalam Islam ni tak ada istilah perigi cari timba. Macam Siti Khadijah kan, dia berkenan dengan Nabi, tapi dia tak direct lah, dia melalui orang tengah. Siapa ke nama lupa dah, kalau Maisarah ke apa kan, dia boleh tak sampaikan hasrat dia. Maknanya tak salah dalam Islam seorang perempuan bila dia berkenan ni sebab soleh tu lah, sebab soleh, beriman, orang baik. Sebab bagi saya, tuan-tuan puan-puan, selalu kita dengar orang lelaki kena pilih betul-betul siapa pasangan isteri dia. Dan sebenarnya isteri juga kena pilih siapa bakal imam dia, yang nak memimpin dia masuk ke syurga. Jadi saling pentinglah dua-dua pihak. Ya, orang lelaki pun penting melihat siapa bakal isteri, kerana itulah yang akan melahirkan zuriat dia, yang akan mendidik anak-anak dia. Tapi di pihak perempuan pun kena tengok siapa yang akan jadi imam dia nanti, yang akan mencorak akidah, membentuk sistem perumahan dalam rumah tu. Sebagai pentadbir, Perdana Menteri lah lelaki ni. Ya. Ya. Boleh, tak ada masalah. Kita orang Melayu cakap tadilah pergi cari timba kan. Sebenarnya tak ada istilah tu. Ya. Kita tak nafi dalam perkahwinan Islam menggalakkan biarlah pasangan itu sekufu, tetapi dia bukan syarat sah perkahwinan. Kan? Dia bukan syarat sah perkahwinan, cuma dianjurkan, digalakkan. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dia bahas sekufu ni macam mana pula. Ada pembahagian. Satu, sekufu dari sudut pegangan agama. Contoh, kalau orang perempuan tu orang yang beragama, berjiwa agama, atau kita kata solehah, jangan dikahwinkan dengan lelaki yang haru biru agama dia, apatah lagi yang bukan Islam. Itu sekufu agama, itu yang paling penting. Ya. Dia terutamanya pihak perempuan lah. Sebab perempuan bukan tugasnya mendidik suami. Yang nak didik suami kena didik isteri atau anak-anak. Ada pula Imam Syafi'i kata sekufu dari sudut keturunan pun ada juga. Keturunan ni nasab. Seorang lelaki dia nak berkahwin. Nak berkahwin dengan siapa? Dengan seorang perempuan yang tak tahu siapa nasabnya. Atau kalau bahasa kasarnya minta maaf sebut mungkin anak luar nikah. Perkahwinannya sah, tapi akan timbul nanti, dalam hadis sebut, akan timbul cakap-cakap orang. Kahwin dengan siapa tu, anak siapa tu, apalah kahwin dengan. Orang bercakap. Jadi sekufu ni ialah orang bercakap. Itu keturunan. Ya. Yang ketiga, sekufu kata Imam Syafi'i dari sudut pekerjaan. Ada tiga itulah selalunya yang dibahas dalam fiqh. Suami ataupun apa tadi, isteri atau perempuan kerjayanya hebat kan, pensyarah universiti. Suami minta maaf sebut, ni kita bukan menghina, ini nak cerita fiqh kan. Suaminya kerja angkat sampah tu, atau tukang kebun sekolah, ataupun tukang kebun dekat universiti yang isterinya jadi pensyarah tu. Entah macam mana dia mengorat tak tahu. Ya? Contoh. Ya? Perkahwinan sah, tapi orang bercakap tak? Jadi sekufu tu Nabi nak elakkan orang bercakap-cakap. Sebab bila bercakap-cakap nanti timbul konflik dalam rumah tangga, mula jadi stres. Sebab kita ni tak semua orang kuat jati dirinya. Ada orang dia hidup terkesan dengan cakap-cakap manusia. Bila orang cakap dia dah mula dah stres. Kalau kita jenis kering, lantaklah yang nak hidup aku dengan dia.
Korang nak cakap, cakaplah apa pun. Tak semua orang macam tu. Ataupun dia berkahwin dengan isteri yang berkerjaya, dia pangkat rendah. Kalau orang tak cakap pun timbul juga masalah dalam rumah tangga nanti. Kalau bergaduh, isterinya, abang tu, nak harap gaji abang, tak merasalah saya pakai gelang ketum ke gelang apa ni katanya. Suami pun hidup makan hati je. Isteri asyik mengungkit-ungkit. Gaji abang kalau nak harap tak merasalah saya nak pakai kereta perdana kata. Ini semua saya itu pun akan timbul. Itu sebab dia. Payahlah nak jumpa macam Siti Khadijah tu kan. Yang kaya, yang sombang segala-gala tanpa mengungkit. Hatta Nabi pernah tanya, adakah engkau menyesal berkahwin dengan aku wahai Siti Khadijah? Sebab dulu kamu kaya tapi dah kahwin dengan aku semua tinggal habis semua kau dah infak. Dulu kau makan lazat-lazat tapi bila berkahwin dengan aku makan pun Allah kena catu. Dulu pakaian kamu branded tapi bila dah kahwin dengan aku pakaian kamu dah jadi macam pakaian orang marhain. Kamu menyesalkah berkahwin dengan aku? Nabi tanya. Siti Khadijah kata, bukan kata menyesal, terlintas untuk menyesal pun tak pernah. Boleh jumpa macam tu, lah. Kalau ikut nasab suami. Jadi sekufu tu memang ada dalam fiqh, tetapi macam kita sebut tadi, bukanlah syarat sah perkahwinan. Dia gini, handsome, cantik ni dia subjektif kan. Dan tak salah, dalam hadis pun Nabi sebut. Cuma pastikan dalam dia handsome, dalam dia cantik, dia ada asas agama. Janganlah semata-mata handsome tapi agamanya lintang pukang, takut jadi masalah. Tambah kalau perempuan nak pilih lelaki, sebab lelaki tu bertanggungjawab mendidik. Saya pernah jumpa satu orang perempuan, dia tanya pandangan saya. Dia minat dengan satu orang lelaki. Saya pun kata, tunjuk gambar boleh tak nak tengok mana rupa lelaki tu. Dia pun bagi. Wallahu alam, tak adalah kata kita ni bagus sangat. Tapi bila tengokkan muka lelaki tu, saya kata hati rasa tak sedap. Satu, muka dia berparut. Lepas tu muka dia memang muka samsing, bertatu. Saya tanya, betul ke gambar ni? Dia kata betul. Jadi perempuan tu pun cerita, Ustaz sebenarnya lelaki ni dulu memang samsing. Memang kaki gaduh. Tapi bila dia dah mula kenal saya berjayalah kononnya macam tarik dia, dakwah dia pelan-pelan. Tak tahulah hati saya kata rasa macam tak sedap. Saya kata kalau boleh cari orang lain lah. Saya bagi komen tu ya. Jarak ni pun tak ada masalah. Jarak umur pun tak ada masalah. Macam Nabi dengan Aisyah lah. Itulah contoh kan. Tapi perkahwinan Nabi dengan Aisyah itu arahan wahyu, bukan Nabi yang nak. Sebab Abu Bakar pernah menaruh harapan, macam bercita-cita, dia kata, alangkah seronoknya kalau Nabi berkahwin dengan salah seorang anak aku. Abu Bakar teringin macam tu. Sebab Abu Bakar kan terlampau rapat dengan Nabi. Jadi hasrat Abu Bakar tu Allah sampaikan kepada Nabi. Dan tujuannya salah satu lagi, sebab Aisyah ni budak cerdik dan dia secara tak langsung boleh menjadi salah seorang penghafal hadis lah. Tadi kita sebut dah yang paling banyak hafal hadis ada 3 tu kan. Aisyah kalau tak silap saya nombor 5 ranking. Aisyah, Ibnu Mas'ud kan. Dan dia boleh menceritakan perihal Nabi dalam rumah macam mana, hadis-hadis kekeluargaan, tu tujuan dia. Nabi berkahwin juga dengan berumur kan, Saudah, tapi dia orang dah tua, payah sikit nak hafal. Sedangkan hadis tu penting untuk
generasi-generasi akan datang. Macam mana nak tahu Nabi Qiyamul Lail, berapa rakaat, apa surah Nabi baca, melainkan isteri je lah yang tahu. Cerita dalam rumah ni isteri je tahu. Maka memerlukan seorang isteri yang betul-betul cerdik, yang pick up, yang ingatannya bukan jenis kejap ingat kejap lupa. Itu antara tujuan penting dia. Wallahu alam. Itu fiqh semasa lah. Fiqh ni dia fleksibel. Dia mengikut keadaan situasi. Itu kita serahlah kepada kebijaksanaan ahli majlis fatwa, macam mana dia nak gazet ke apa ke. Kita tak jadi masalah. Macam kahwin kat Siam lah kan. Kahwin sah je tapi balik kena denda lah, kena apa kan. Itu tiap-tiap negeri, tiap-tiap mukim ada pemerintah dia, ada raja dia, ada jabatan agama dia. Kita hormatilah institusi-institusi itu. Ya. Yang cerita ni. Oh, yang tunjuk gambar tadi tu. Ceritanya tak kahwin. Ceritanya tak kahwin. Bila saya cakap macam tu, dia tak puas hati lah. Orang tengah bercinta. Tapi akhirnya alhamdulillah terdedah yang lelaki tu memang bukan nak kahwin dengan dia sangat, nak main-mainkan dia. Keliling pinggang perempuan. Kerjanya memainkan perempuan. Dia pura-pura je dia nak berhijrah. Dia berpura-pura je dia nak berhijrah. Dia tengok macam perempuan yang boleh makan, dia dekat. Oh, baguslah mengaji Quran. Jumpa kat mana? Jumpa kat Facebook. Rupanya bila tengok kat Facebook macam-macam dengan perempuan tu dia melayan, dengan perempuan tu dia melayan. Kita kata, kita tak kata kita bagus, tapi bila tengok muka tu rasa tak sedap hati, kata ya Allah, kata tak padan ni. Tapi kalau perempuan tu kita kata macam bermasalah sikit, lakinya beriman, itu tak apa. Bukanlah tak apa, tu bagus, tapi lain sikit cerita dia. Sebab tu kalau kita tengok dalam fiqh, lelaki Islam dibenarkan mengahwini wanita ahli kitab. Tapi perempuan Islam tak dibenarkan mengahwini lelaki ahli laki tak apa. Susah juga tu. Sebab bukanlah susah macam mana, kita hukum pada zahir je kan. Kalau dia buat perangai macam Malik bin Dinar ni tadi, setahun berpura-pura, kita dah menilai dia bagus kan, tapi kawan berpura-pura, itu payah. Jadi kita kalau dalam bab jodoh ni yang paling baik akhir sekali istikharah lah. Walaupun kadang-kadang kita dah jatuh cinta, tapi kita takut nak istikharah sebab dah cinta. Bila istikharah nanti Tuhan tak tunjuk, ada juga. Tapi kalau betul kamu nak berkahwin atas petunjuk Allah, istikharah lah. Ya Allah, aku ni hanya hukum pada zahir saja, aku pun tak tahu lelaki ni betul-betul ikhlas ke tidak. Yelah, bercinta semua elok kan. Orang kata kentut pun wangi. Bila dah kahwin nanti disepak terajang je kita, jadi panas baran, macam-macam. Kita pun tak tahu. Jadi ya Allah, Engkau lah aku bergantung. Janganlah Engkau meletakkan aku pada cinta yang salah ni. Kalau minta sungguh-sungguh Allah bagi. Tapi bukanlah semalam, kadang-kadang bermalam-malam kita minta petunjuk. Okey, cerita tadi ni Malik ni dia tergantung kat situ Kita habiskan muka surat 81. Ini babak akhir Tetapi dari tingkat atas sebuah rumah, ini cerita lain ni. Terdapat seorang kanak-kanak berseru. Ni rumah ni macam rumah flat. Seorang budak dia bertempik, "Ayah, ada seorang Yahudi membeli kurma dan hendak memakannya di dalam masjid." Ayah si kanak-kanak bersegera melangkah untuk melihat siapakah Yahudi yang dimaksudkan anaknya. Apa pula yang hendak dilakukan Yahudi itu dalam masjid. Jadi ayahnya pun cuak lah. Dah anaknya menjerit, "Ayah, ada orang Yahudi masuk masjid, nak makan pula tu, makan kurma." Tetapi sebaik sahaja si ayah keluar, dia lihat Malik bin Dinar yang berada dalam masjid. Maka dengan serta-merta dia berlutut. Tengok-tengok Tok Guru, anak dia kata Yahudi. Ayah ada Yahudi.
Dia pun keluarlah ayah kan. Tengok-tengok, Tok Guru, Malik bin Dinar. Tu yang kata berlutut. Berlutut tu kira macam ketua lutut lah tuan-tuan kan. Rasa Allah malunya Tok Guru. Apa artinya kata-kata yang diucapkan kanak-kanak tersebut? Jadi Malik ditanya, kenapa anak kamu kata aku Yahudi? Malik pun kira merah jugalah telinga dia kan. Panas lah juga. Budak ni tak ada adab ke? Tak kenal ke aku Tok Guru? Kamu sebagai ayah tak didik ke anak kamu? Ibaratnya macam tu. Maafkanlah dia wahai Tuan Guru. Si ayahnya memohon. Ia masih kanak-kanak. Dia budak-budak. Dia tak mengerti. Sememangnya, jadi si ayah pun explain lah. Sememangnya di sekitar tempat kami ni ramai orang Yahudi. Kami selalu berpuasa. Ibaratnya Isnin Khamis puasa. Anak-anak kami menyaksikan betapa orang-orang Yahudi makan di tengah hari. Jadi budak-budak ni dia dah set dah. Kalau tak puasa tu Yahudi lah. Punya solehnya masyarakat tu ramai yang puasa. Orang Islam di sekitar tu, komuniti dia ramai puasa. Kalau tak puasa, sampai budak-budak ni dah tahu dah. Kalau tak puasa ni Yahudi. Oleh kerana itu mereka berpendapat bahawa setiap orang yang makan pada tengah hari adalah seorang Yahudi. Apa yang telah diucapkannya adalah kerana kebodohannya, maafkanlah dia. Jadi si ayah ni pun minta maaf sungguh-sungguh kepada Tuan Guru ni kan. Dia budak, dia tak cerdik, dia bodoh, minta maaf lah. Dia tak tahu apa. Mendengar penjelasan tersebut, tengok apa respon Malik. Malik sangat menyesal. Ia menyedari bahawa anak itu didorong oleh Allah. Tu dia. Untuk mengucapkan kata-kata itu. Jadi sepantas itu Malik dia bermuhasabah. Dia tak marah budak tu dan dia tak adalah kata, aku tak nak dengar kamu punya penjelasan. Tak. Dia mula merenung. Ini ada sesuatu yang Allah nak bagi tahu ni. Ya. Jadi dia kata, ya Allah, seru Malik, sebuah kurma ataupun sebiji kurma pun belum sempat aku makan. Dia memang dah pegang dah kan. Dan engkau menyebutku sebagai seorang Yahudi melalui lidah seorang anak yang tak berdosa. Jadi Malik mula faham. Seandainya kurma-kurma ini sempat termakan olehku, nescaya engkau akan menyatakan diriku sebagai seorang kafir. Demi kebesaranmu, aku bersumpah tidak akan memakan buah kurma untuk selama-lamanya. Dia lihat dari sudut tu, dia kata. Pernah saya cerita barangkali, ni akhir sekali lah. Masa tu saya ceramah di Kuala Kangsar. Habis ceramah tu ada satu orang lelaki. Dia berkongsi tentang macam mana dia boleh berhenti hisap rokok. Dia ni perokok tegar lah, mula merokok daripada zaman sekolah menengah lagi. Dah macam-macam petua dia cuba nak berhenti tak jalan. Bukan tak cuba kan, cuba nak berhenti tapi tak mau-mau. Sehinggalah dia kata, entah macam mana suatu hari dia dapat anak. Anak dia umur baru nak boleh bercakap ni. Umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun lebih kurang macam tu lah. Tengah-tengah dia merokok. Anak dia kata, Abah, Allah cipta mulut bukan suruh merokok. Anak dia cakap macam tu. Allah cipta mulut bukan suruh merokok. Itu je anak dia cakap. Lepas tu menung panjang dia. Macam mana anak aku boleh cakap benda-benda apa ni? Sejak tu terus dia kata, Masya Allah, itu ubat dia. Terus berhenti dia. Ya, jadi dia faham Allah hantar. Anak dia yang tak faham apa-apa kecil-kecil tu cakap, Allah cipta mulut bukan suruh merokok. Betul juga kan. Ibaratnya begitulah tuan-tuan. Malik ni dia faham budak kecil ni bukan dia biadab, bukan dia kurang ajar dengan Tok Guru, tapi Allah hantar dia. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu sekalian, selesai sudah bab yang kedua. Kita dah khatam bab yang kedua. Insya-Allah kuliah akan datang kita akan mulakan bab baru, bab yang ketiga, nasihat tentang 4 perkara. Dalam bab ni semua 4 je. Kalau hadis pun 4, kalau kata-kata ulama pun 4. Tu cantiknya susunan ya, persembahan kitab oleh Syekh Ibnu Hajar
Al-Asqalani. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran dan perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Kita tangguh dengan sama-sama membaca tasbih kafarah dan suratul As.